يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Muqaddimah Suratul Naml. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 93 ayat. Dinamakan surah An-Naml, perihal semut, kerana kisahnya ada disebutkan pada ayat-ayat 18 hingga 19. Intisari kandungannya menegaskan bahawa Al-Quranul Karim menjadi hidayah petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Menceritakan perihal Nabi Musa AS dan mukjizat-mukjizat yang dikurniakan kepadanya, dan menerangkan tentang kebinasaan yang telah menimpa Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Menceritakan perihal Nabi Daud dan anak andanya Nabi Sulaiman AS. Mereka telah dikurniakan ilmu pengetahuan meliputi hukum-hukum agama dan pentadbiran kerajaan. Menerangkan bahawa angkatan tentera Nabi Sulaiman bukan sahaja terdiri dari manusia, tetapi juga meliputi pasukan-pasukan jin dan burung. Di antara mukjizat-mukjizat yang dikurniakan kepadanya ialah mengetahui bahasa pertuturan unggas dan semut. Dengan perantaraan burung belatuk, Nabi Sulaiman dapat mengetahui keadaan negeri Sabak yang berajakan seorang raja perempuan, Balqis, dan mereka menyembah matahari. Nabi Sulaiman pun memerintahkan burung belatuk membawa suratnya kepada Balqis untuk mengajaknya bersama-sama dengan kaumnya memeluk Islam. Akhirnya Balqis dan pengiring-pengiringnya berangkat ke Palestin untuk menghadap Nabi Sulaiman lalu memeluk Islam. Diterangkan pula tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran yang menjadi sebesar-besar mukjizat yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan mengandungi antara lain keterangan yang benar mengenai soal-soal agama yang diperselisihkan oleh Bani Israel. Sama ada mereka dari golongan yang mendustakan Nabi Isa AS atau golongan yang mempertuhankannya. Surah ini diakhiri dengan menyuruh baginda sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa ia hanya diperintahkan menyembah Allah
yang menguasai segala-galanya, dan supaya sentiasa membaca Al-Quran dan menyampaikan ajaran. Oleh itu, sesiapa yang menurut petunjuk Al-Quran dan beramal dengannya, maka faedah perbuatannya itu akan terpulang pada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat dengan membelakangkan ajaran Al-Quran, maka orang itu terserahlah kepada Allah yang akan membalasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ulaika alladzina lahum su'ul 'adzabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qasin. Ini ialah ayat-ayat Al-Quran. Juga kitab yang jelas nyata kandungan dan kebenarannya. Menjadi hidayah petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang tetap mendirikan sembahyang dan memberi zakat, sedang mereka pula percaya dengan yakin akan hari akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, kami jadikan perbuatan-perbuatan buruk mereka kelihatan baik kepada mereka. Oleh itu, tinggallah mereka meraba-raba dalam kesesatan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab seksa yang buruk di dunia. Dan mereka pula pada hari akhirat adalah orang-orang yang rugi, serugi-ruginya. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, diberikan menyambut dan menerima Al-Quran dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Kita berada pada penafsiran surah yang baru, iaitu dinamakan surah An-Naml, iaitu surah semut. Surah ini merupakan surah yang ke-27. Berada pada juzuk yang ke-19 dan juga ke-20. Kalau sebelum ini kita membaca surah Syu'ara, diikuti dengan surah An-Naml. Akan nanti kita akan baca suratul Qasas. Yang ketiga-tiga surah ini dia turun secara berturut-turut. Selepas Syu'ara, maka turun An-Naml, kemudian suratul Qasas. Yang ketiga-tiga surah ini mempunyai beberapa persamaan dan lanjutan. Yang disebut sebagai munasabah antara surah Syu'ara, surah An-Naml dan surah Al-Qasas pada penafsiran surah baru yang akan datang. Namun bila mana kita melihat surah ini yang dikenali sebagai surah semut, kerana ada ayat itu 18, 19 menyebut tentang semut. Satu kejadian yang paling aneh di dunia ini dan termasuk daripada perkara ajaib zaman dan juga perkara paling ajaib yang meninggalkan pengajaran yang banyak, iktibar yang banyak, antara Nabi Allah Sulaiman AS dengan rombongan kumpulan semut yang dipimpin oleh ketua semut yang disebut pemaisuri semut, An-Naml. Surah ini ialah surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan selepas hijrah. Dan surah yang diturunkan di Mekah yang mengandungi 93 ayat. Dan kita tahu bahawa surah ini sebagaimana surah-surah yang lain mengandungi kisah dan cerita. Yang tujuan kisah dan cerita ini bagi mengembirakan Nabi SAW dan juga bagi memberi amaran kepada setiap pendusta dan golongan yang menolak ajaran Nabi SAW. Dan surah ini juga surah yang menceritakan tentang di dalamnya tentang keajaiban dan keajaiban. Keajaiban demi keajaiban. Bukan sekadar keajaiban semut yang berkata-kata, yang bercakap. Bukan keajaiban tentera Nabi Allah Sulaiman AS, yang berupa yang terdiri daripada manusia, jin dan haiwan-haiwan.
Kalau kita lihat hubungan atau silah surah ini dengan surah sebelum ini, iaitu surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26. Annaka tatimmah laha fi bayan baqiyati qasasil anbiya wa hiya qissatu Daud wa Sulaiman alaihissalam. Dia ialah kesinambungan dan penyempurnaan kepada surah sebelum ini yang menceritakan kisah Nabi. Kalau dalam surah Syu'ara kita dah baca 7 kisah Nabi. Macam dalam surah An-Naml ini ada lagi kisah cerita ataupun kisah Nabi-Nabi, itu Nabi Allah Sulaiman dan Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia seolah-olah dia menyambung kisah-kisah para Nabi. Dan surah ini juga, kalau kita lihat dalam surah Syu'ara diceritakan kisah Nabi Allah Musa dengan agak, kita katakan, kalau sebelum ini dalam surah Asy-Syu'ara diceritakan kisah Nabi Allah Musa AS dengan ringkas. Maka dalam surah ini disambung kembali kisah atau diceritakan kembali kisah Nabi Allah Musa AS. Bermula ayat 7 sehingga ayat 14. Dengan lebih jelas ataupun dengan menerangkan apa yang sebelum ini telah diceritakan. Dan surah ini juga menyambung kisah Nabi Allah Saleh. Artinya kalau dalam surah sebelum ini kita dah cerita tentang kaum Thamud dan kisah Nabi Saleh yang menyeru mereka dan bagaimana kesudahan dan kebinasaan mereka. Maka surah ini menyambung kepada kisah Nabi Allah Saleh. Dan surah ini juga menyambung kisah Nabi Lut. Kalau dalam surah Syu'ara kita dah baca kisah Nabi Lut AS dan bagaimana kaum dimusnahkan. Maka surah ini menyebut kembali kisah ini dengan pengajaran atau dengan siyak atau dengan penjelasan yang baru yang mengandung faedah-faedah tambahan daripada faedah-faedah sebelum ini. Itu bermula daripada ayat 54 sehingga 58. Dan kita lihat surah ini, hubungan dia yang kita sebut tadi, surah Syu'ara, surah yang ke-26, surah An-Naml, surah yang ke-27, dan surah Al-Qasas, surah yang ke-28, semua surah ini turun secara tertib. Maksudnya turun dulu surah Syu'ara, kemudian surah An-Naml, kemudian surah yang dikenali sebagai suratul Qasas. Ini sebagaimana diriwayatkan daripada Ibn Abbas dan Jabir bin Zaid dari sudut tertiban surah-surah dalam Quran. Bila beliau mengatakan anna syu'ara summa tasin summa qasas. Yang pertama diturunkan dalam 3 surah ini, pertama surah Syu'ara, kemudian diikuti dengan surah An-Naml, kemudian diikuti dengan suratul Qasas. Sebagaimana kita lihat ada persamaan permulaan surah ini. Contohnya kalau kita lihat di dalam surah Syu'ara yang kita baca sebelum ini dimulakan dengan Tasin. Manakala surah An-Naml yang kita baca pada malam ini dimulakan dengan Tasin. Manakala surah Al-Qasas yang akan datang dimulakan dengan Tasin. Artinya dia ada taraduf, persamaan, tasyabuh. Bukan pada surah Syu'ara dengan surah Al-Qasas ternyata sama permulaannya. Tasin. Manakala surah An-Naml dimulakan dengan Tasin. Dan semua surah-surah dalam Quran yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, huruf yang dicantumkan, ia adalah satu cabaran kepada segala pujangga Arab, segala fatahil, pakar-pakar bahasa untuk mendatangkan Quran sepertinya. Dan ia juga merupakan tarikan untuk manusia mendengar apa yang hendak dijelaskan selepas itu. Bila disebut tentang Tasi, Mim, seolah nak tahu apa ayat selepas itu. Yang merupakan mukaddimah, permulaan surah mukaddimah, tarikan, induksi, dan juga merupakan satu dipanggil tasyawuq, rasa ingin tahu tentang apa yang terkandung dalam surah ini. Demikian kalau kita lihat dalam surah ini, itu dalam surah An-Naml dan sebelum itu surah Asy-Syu'ara, penegasan tentang Al-Quran itu datang daripada Allah. Ia benar-benar wahyu daripada Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan kedua-dua surah ini persamaannya yang mengandungi kisah-kisah di dalamnya untuk mengembirakan baginda SAW dalam menghadapi ujian kaumnya dan kejahatan kaumnya. Maka ia juga mengembirakan Nabi SAW bahawa pada pendusta dan orang yang menolak ajaran Nabi SAW tidak akan mampu menguasai
kebenaran yang dibawa, bukan mereka akan dikalahkan dengan pelbagai bentuk kekalahan. Yang setiap kaum tadi ada bala yang tertentu. Baik, ini secara apa yang disebut sebagai silah, hubung kait, persamaan antara surah An-Nam yang kita baca pada malam ini dan surah Asy-Syu'ara yang telah berlalu dan juga surah Al-Qasas yang akan datang. Tergabungkan sekali, ada beberapa persamaan. Baik, secara umumnya kandungan surah ini, orang tadi kita dah sebut dalam pimpinan Rahman beberapa kandungan-kandungan utama, maka kita lihat apa yang disebut oleh dalam tafsir Al-Munir ini oleh Profesor Wahbah Zuhaili tentang kandungan surah ini. Oleh kerana surah ini namanya Suratul Makkiyah, maka di dalamnya mengandung unsur akidah yang penting. Yang berkait dengan unsur akidah itu ialah pertama tauhid. Yang kedua ialah nubuwah, kerasulan. Dan yang ketiga ialah al-ba'ts, yang kebangkitan. Yang keempat ialah itsbat qaunil Quranil Karim munazzalan min indillahil azizil hakim, iaitu penegasan bahawa Al-Quran itu turunnya dari Allah. Ini ada empat unsur akidah. Pertama tentang tauhid, pengesaan Allah. Yang kedua tentang kenabian, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tentang dalil kebangkitan manusia sesudah mati mereka. Dan yang keempat, Al-Quran yang benar datang daripada Allah, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surah ini juga menceritakan tentang mukjizat, bahawa Al-Quran itu ialah mukjizat yang abadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mukjizat abadi, dan menerangkan bahawa Al-Quran itu sifatnya rahmat dan khabar gembira kepada orang beriman. Al-Quran itu mukjizat bagi Nabi SAW, yang ini membuktikan kebenaran bagi dia sepanjang zaman. Hatta bila mana Rasulullah wafat, mulut-mulut yang masih menafikan kerasulan Rasulullah, maka dijawab oleh Al-Quran. Ia mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat. Dan bagi orang beriman pula, Al-Quran menjadi rahmat Allah. Jadi siapa yang mahu dilimpahi rahmat Allah senantiasa, hendaklah bersama dengan Al-Quran. Dan ia adalah khabar gembira, busyra. Setiap ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran khabar gembira pada orang beriman. Sama ada orang beriman yang menghadapi masalah itu dan ini, sama ada orang beriman yang berada dalam situasi apapun, maka Al-Quran mengembirakan mereka. Sebab itu bila seorang nak lapang hidupnya, gembira hidupnya, tenang hidupnya, maka iltizam dengan Quran. Kerana sifat Al-Quran ini dia merawat pada penyakit, menyembuhkan kepada penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, bukan menjadi kegembiraan yang berpanjangan. Tapi malang di antara kecuaian umat Islam ialah mereka meninggalkan Al-Quran di belakang. Baik bacaan, baik tadabbur, apatah lagi secara hukuman, yakni secara perlembagaan. Umat Islam disuruh untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai dasar kehidupan mereka, dan menjadikan Al-Quran ini kalau dia nak gembira, kalau dia nak dapat rahmat Allah Ta'ala, menjadikan pembacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran sebagai satu kepentingan utama dalam diri kita. Jadi kita kena nilai balik berapa juzuk kita baca sehari, banyak mana kita faham sehari, bahkan sejauh mana kesungguhan kita untuk faham Al-Quran. Kerana ia adalah kunci kepada kegembiraan. Bila di antara doa yang Nabi ajar kepada kita, Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura absarina wa jila'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Ya Allah, jadikan Quran itu pengembira hati kami dan cahaya kepada pandangan kami, dan juga penghapus kesedihan kami dan kedukecitaan kami. Kita doa Allahumma ja'al Quran rabi'a qulubina nur absarina wa jila ahzanina zahaba humumina wa humumina. Hilang duka cita kami, hilang kebimbangan kami, hilang ketakutan kami. Ini yang kita doakan, itulah sifat Al-Quran. Dia akan menghilangkan duka cita, hilangkan ketakutan, hilangkan kebimbangan. Taklah kita berkhayal kosong. Tentang kita, manusia ni suka khayal. Dan manusia suka fikir benda-benda yang menakutkan diri dia. Kalau orang tu ada duit, dia bimbang nanti tak ada duit. Dia bimbang orang dia sayang mati. Dia bimbang nanti anak dia gagal. Kebimbangan tadi menjadikan manusia sentiasa berada dalam duka cita. Setiap kali kita fikir sesuatu yang membimbangkan kita dan hal-hal duniawi, dia meninggalkan bekas dan kesan pada hati kita. Sehingga hati kita makin lama makin takut, makin bimbang. Hati kita makin berada dalam keadaan
tekanan-tekanan, maka datang Al-Quran bagi membersihkan ni semua. Sebab itu kalau kita iltizam baca Quran, sekalipun mungkin kita fikir benda-benda yang menakutkan dalam hidup. Setiap orang ada benda yang dia fikir, yang dia takut dalam hidup dia berlaku. Maka benda tu yang difikirkan tadi tak akan meninggalkan bekas dalam diri dia. Kalau kita tidak iltizam dengan Quran, tak baca, siap benda kita fikir tinggal kesan. Lama-lama dia akan jadi tekanan yang tinggi, iaitu berakhir dengan bunuh diri. Akhirnya berakhir dengan bunuh diri, berakhir dengan mengamuk, berakhir dengan tindakan-tindakan yang di luar kawalan dia. Tapi kalau kita baca Quran, iltizam Quran, tadabbur Quran, ya kita manusia tak boleh lari daripada memikirkan sesuatu yang membimbangkan kita. Tengok anak-anak bimbang macam mana masa depan, macam mana mengaji dia. Tengok suami pun bimbang, tengok isteri pun bimbang, tengok mak ayah pun bimbang, panjang umur lagi ke mak ayah kita. Semua ni kebimbangan-kebimbangan yang setiap kali kita fikir dia tinggalkan bekas di hati, maka diwujudkan tekanan. Tapi bila kita baca Quran, dia tidak akan meninggalkan bekas yang mendasar dalam diri kita. Dia tak tinggalkan. Umpama tuan-tuan makan, orang makan kalau dia ala sufrah, maka bau dan kesannya tak akan kena pada lantai. Sebab dia kena pada sufrah. Tapi orang tak pakai sufrah dia, yang ni pengalasnya, maka baunya, kesannya kena pada lantainya. Hati kita ni umpama lantai tadi lah. Bila ada hamparan Al-Quran, maka dia tidak meninggalkan bekas. Dan itu orang yang kita nak tengok orang yang kuat, ialah orang yang suka baca Quran. Dia memang kuat. Yang suka dengar lagu, yang suka tengok TV, kena pula bersiri-siri, yang suka pula menung tepi tangga, menung kat dapur. Ini semua hati rapuh. Hati rapuh macam mana? Dia ada masalah, dia tak boleh nak selamatkan diri. Dia tak jumpa jalan keluar. Maka yang tinggal ialah rasa tekanan dan demi tekanan. Ini rawatan Al-Quran. Kemudian dalam kandungan surah yang ketiga menceritakan tentang kisah-kisah para Nabi alaihissalatu wassalam. Iaitu bermula kisah Musa, Daud, Sulaiman, Saleh, Lut alaihissalatu wassalam. Dan yang keempat menceritakan apa yang dihadapi oleh para Nabi dan Rasul ini. Dan pendustaan kaum masing-masing dan hukuman setiap kaum. Bagaimana semua kaum ini dihukum. Dan yang kelima, surah ini menceritakan tentang nikmat yang Allah kurniakan kepada Daud dan Sulaiman. Yang berupa nikmat-nikmat yang terbesar. Iaitu nikmat kenabian dan juga kekuasaan dan kerajaan. Antara Nabi yang mendapat nikmat dunia dan akhirat, iaitu Nabi Allah Daud dan Sulaiman, kerana mereka adalah Nabi dan juga Raja. Dia dapat nubuwah dan sultan, kekuasaan, dan dapat mengawal jin, manusia, burung-burung, dan menundukkan kerajaan besar waktu itu bernama Kerajaan Balqis. Ditundukkan dengan cara yang paling bijaksana. Dalam sejarah penaklukan mana-mana negara. Kerana negara sahabat yang hebat ditundukkan oleh kerajaan Nabi Allah Sulaiman dengan cara yang amat unik. Yang berakhir dengan penyerahan diri Malikatus Sabah atau disebut Balqis, bukan keislamannya. Bukan keislaman rakyat. Yang keenam, surah ini menceritakan tentang kemuliaan yang besar dan kepentingan kekuasaan dalam melaksanakan dakwah. Jadi kalau orang tu ada kuasa, dia memberi kesan yang besar dalam dakwah. Seolah-olah surah ini mengajar kepada kita untuk memiliki kuasa bagi melaksanakan dakwah. Kalau kita tidak ada kuasa, maka dakwah itu melemah. Maka seorang ataupun setiap orang mukmin mesti mencari jalan-jalan kekuasaan demi mengukuhkan lagi dakwah Islam. Kalau kita tak ada kuasa, habis kita. Kuasa itu penting. Kuasa itu perlu menjadi keutamaan dan bukan doa yang diajar Allah Ta'ala kepada kita. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin pada orang bertakwa. Kemudian yang ketujuh, surah ini menjelaskan tentang dalil-dalil kewujudan Allah. Keesaan Allah yang menciptakan, yang diletakkan atau yang dipamerkan dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Langitnya, buminya, daratnya, lautannya. Dan surah ini juga memberi ilham kepada manusia bagaimana mencari kekayaan daripada nikmat yang Allah berikan. Dalam surah ini,
Allah ilhamkan, Allah tunjuk jalan macam mana kita nak mengambil faedah daripada kekayaan dunia. Atau disebut dalam bahasa Arab, al-ifadatu min kunuzil ard. Macam mana kita nak mengambil manfaat daripada kekayaan dunia yang ada. Artinya Allah buat ni semua, Allah cipta ni semua, dan Allah tunjuk, ilhamkan kita bagaimana kita nak ambil manfaat. Kerana semua benda yang Allah ciptakan atas dunia ini untuk manusia. Mengambil manfaat untuk manusia, mencari kekayaan untuk manusia, memilikinya dan menggunakan pada jalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Artinya Allah ilhamkan manusia dari sudut bagaimana membelah lautan. Allah ilhamkan manusia bagaimana memperbanyakkan rezeki. Dan yang ke-9, surah ini membuat kejutan. Ini membawa kejutan, menceritakan kejutan-kejutan yang berlaku pada hari kiamat kelak. Peristiwa yang tidak dijangka oleh manusia. Bukan tak terfikir oleh manusia, kedahsyatan hari kiamat yang berlaku. Kita, manusia sentiasa menjangkakan kebaikan di hadapan. Kita sentiasa menjangkakan sesuatu yang kita suka di hadapan. Adapun kalau ada benda menakut-nakutkan misalnya, kita masih rasa bahawa di sana ada jalan kebaikan yang kita perolehi. Maka dalam surah ini menceritakan akan berlaku keadaan yang paling dahsyat yang tak pernah kita bayangkan, iaitu hari kiamat. Hari yang paling dahsyat, yang menakutkan semua makhluk Allah. Bukan kata manusianya, semua makhluk Allah takut. Semua gerung dan gentar. Dan surah ini juga yang ke-10 menceritakan bagaimana tabiat orang-orang yang menyembah berhala. Tabiat orang yang menolak ajaran Nabi dan Rasul, mereka pasti tidak akan percaya pada hari kebangkitan semula. Tanyalah pada penyembah berhala, apakah mereka beriman dengan kebangkitan semula? Nescaya tidak. Kerana semua para penyembah berhala, semua para musyrikin yang menyekutukan Allah, semua mereka melihat dunia, kehidupan mereka cuma dunia. Tidak lebih pada itu. Sempitnya. Nampak cuma dunia. Mereka tak akan percaya pada hari kebangkitan semula. Yang mereka percaya bahawa roh itu akan menjelma balik pada badan. Atau disebut sebagai tanasuh al-arwah. Tanasuh arwah maksudnya, ni kalau mati, rohnya akan masuk jasad lain pula. Kalau mati, masuk jasad lain pula. Demikian terus berlalu. Kalau dia daripada kasta yang rendah, dia akan terus menjelma pada badan-badan yang lain sehingga berada pada kasta tinggi. Yang ini bagi mencapai kasta tertinggi, kasta Brahma. Ini kepercayaan penyembah berhala. Imam di kalangan orang-orang yang Hindu ataupun mana-mana penyembah berhala. Paling kuat mereka percaya tentang kebangkitan semula berkait dengan pindahnya roh pada badan manusia yang sudah wujud. Atau pada badan-badan binatang. Dan mereka kata roh ni masuk tikus, masuk kucing, masuk sekian. Maka ini kepercayaan golongan yang tidak percaya akhirat. Kemudian yang ke-11, surah ini menceritakan tentang kewajiban iltizam dengan Al-Quran dalam sebarang perselisihan dan permusuhan, termasuk kepada Bani Israel. Menggunakan Al-Quran sebagai hukuman wajib kepada semua umat. Bukan sekadar umat Islam, bukan kepada orang-orang kafir. Sekiranya mereka tidak mempunyai hukum yang lain melainkan hukum ini. Bukan mereka kena iltizam dengan apa yang diihtikamkan. Kalau mereka menerima penghukuman Al-Quran, mereka wajib beriltizam. Beriltizam maksudnya mematuhinya. Sebagaimana kisah hukuman zina, Yahudi yang bertanyakan pada Nabi SAW, iaitu dihukum rejam. Maka wajib mereka iltizam sebab mereka memilih untuk ihtikam. Ihtikam berarti meminta supaya Rasulullah berhukum dengan hukum yang dah ada. Ini hukum Al-Quran. Dan yang ke-12, surah ini menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat seperti keluarnya binatang. Dipanggil Dabbatul Ard. Binatang daripada muka bumi yang boleh bercakap, boleh berkata-kata. Yang keluar daripada Bukit Sofa. Bukit Sofa nanti akan keluar binatang. Binatang ini boleh bercakap. Sebagai tanda kiamat. Binatang ini nak beritahu bahawa iman sekarang sudah tidak berguna. Maksudnya dia datang ketika mana iman sudah tidak ketika mana matahari naik sebelah barat, maka keluar binatang ini. Untuk beritahu siapa pun yang beriman sekarang tidak akan diterima. Tidak akan diterima lagi.
Akan kita kisahkan nanti bagaimana sifat dabbatul ard. Kerana sebagian ulama menyatakan dabbatul ard sifatnya begini-begini, yang sudah pun dijumpai. Sebagian kata tidak, dia akan keluar di akhir zaman sekali je, dia akan keluar. Dan menceritakan tentang bagaimana dihimpunkan semua manusia mengikut umat masing-masing. Dan bagaimana Allah menceritakan keadaan kiamat bila gunung ganang itu diterbangkan. Diikuti dengan tiupan sangkakala yang menjadikan semua manusia tunduk, patuh, hina di hadapan Allah SWT. Dan yang ke-13, surah ini ditutup dengan membahagikan manusia kepada dua golongan. Golongan pertama yang disebut sebagai su'adaul abrar. Su'adaul abrar artinya orang-orang yang bahagia, yang sentiasa sibuk buat kebaikan. Yang kedua disebut ashqiyaul fujjar. Orang-orang yang jahat, yang sibuk buat jahat. Apakah kita di kalangan su'ada'u al-abrar yang bahagia dan sibuk buat baik, atau ashqiya'u fujjar, orang jahat yang sibuk buat jahat? Ini tasnif pembahagian manusia dan balasan bagi setiap kelompok tadi. Yang buat baik diberi baik, yang buat jahat maka akan dihukum dengan kejahatan. Ini kandungan umum kepada surah An-Naml yang kita bacakan pada malam ini. Allah Ta'ala berfirman, Tasin. Tasin sebagaimana kita sebut sebelum ini merupakan tanda mukjizat Al-Quran. Menjelaskan tentang kehebatan Al-Quran. Mencabar kepada segala para cendekiawan pada zaman itu bukan zaman ini mendatangi Al-Quran seperti ini. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Demikian itu, ini adalah ayat-ayat yang diturunkan padamu wahai Muhammad, yang jelas lagi nyata, yang akan kekal sehingga hari kiamat, yang mudah beramal dengannya disebabkan jelasnya keterangan-keterangannya, dan mudah diambil faedah bila mana diperhatikannya, dan enak dalam bacaannya, begitu indah ketika mana membacanya, dan mengingatkan tentang kebesaran Allah, kurniaan Allah dengan penurunan Al-Quran ini dan penjelasan Al-Quran. Ia bukan daripada kata-kata manusia, bukan tidak ada makhluk yang berjaya yang mampu mendatangi sepertinya. Bila Allah kata tilka ayatul Quran, ini ialah ayat Al-Quran. Wa kitabim mubin, dan kitab yang jelas, yakni wahyu yang jelas. Disebut dengan perkataan kitab yang memberi maksud Al-Quranul Karim, bahawa sifat Al-Quran tadi ia amat jelas. Ia bukan sekadar ayat Al-Quran yang dibaca, yang mudah dibaca, yang mudah diamalkan, dan ia merupakan satu penjelasan yang begitu jelas dan nyata. Artinya, bila seorang baca Quran, bila seorang mendalami Al-Quran, maka dia akan dapati penjelasan itu begitu tenang, begitu jelas, begitu terang. Tidak menjadikan kita macam pening nak faham apa yang dimaksud, apa yang dimaksudkan. Kerana Al-Quran menafsirkan Al-Quran sendiri. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan lidah bahasa Arab yang fasih. Artinya diturunkan pada bangsa Arab yang memahami setiap perkataan yang digunakan, yang mengetahui keindahan bahasa. Kemudian kata Allah, Hudan wa bushra lil mu'minin. Quran ini petunjuk kepada manusia daripada kesesatan. Artinya kalau seorang tidak mahu sesat, dimulakan dengan memperbanyakkan baca Quran. Satu. Yang kedua, memahami Al-Quran. Bila kita tak nak sesat, macam Ustaz, dengan kita kata fahaman banyak itu, ini, kita rasa macam tak selamat daripada kesesatan dengan puak yang banyak. Maka jawapannya Al-Quran ini menyelamatkan daripada kesesatan. Sebab sifatnya hudan, petunjuk. Tapi bagaimana kita nak mengambil petunjuk ini? Pertama dengan membaca. Kerana tidak pernah rugi orang membaca Al-Quran. Dan tidak pernah sesat orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang ini dengan tujuan membacanya mendapat petunjuk. Bukan bacanya nak dapat hadiah. Siapa pun bila baca Quran, dia mesti niat untuk dapat petunjuk. Kalau kita baca Quran niat nak dapat hadiah je lah. Niat baca Quran supaya orang puji, dapat puji. Syarat bila mana kita baca Quran dengan tujuan nak dapat petunjuk. Bila kita berniat untuk dapat petunjuk, maka Allah hidangkan, Allah hampakan petunjuk. Yang kedua ialah dengan cara kita memahami Al-Quran. Tadi baca. Yang kedua faham. Faham bila kita faham kadar paling cepat yang kita boleh faham.
Yang ketiga ialah dengan tadabbur. Yang kita mula mendalami pemahaman kita. Kita mula-mula kita faham secara umum. Sebab apa-apa pun misal contoh. Kita buat apa-apa pun kalau orang taklimat, briefing, mula-mula bagi kepahaman umum dulu. Lepas tu kita pergi pada pendetailan. Misal kata kalau kita beli satu alat, ialah alat mesin apa, mula-mula kita faham cara umum penggunaan dia. Okay, buka tutup. Lepas tu baru kita faham secara detail. Kita beli komputer baru. Mula-mula beli komputer, kepahaman umum kita tahulah buka tutup, ini dan sebagainya. Tapi selepas itu, selepas kita bersama dengan komputer tadi, kita mula mendalami. Memahami setiap rahsia-rahsianya. Apa yang boleh dia buat. Maka Al-Quran pertama kena baca dulu. Apa pun baca. Sebab itu, dari sudut pembinaan akidah anak-anak kita, dimulakan dengan kita ajar anak kita baca Quran. Waktu tu dia tak faham lagi kita nak syarah, kita nak ceramah. Anak-anak daripada umur 4 tahun, mungkin awal pada tu, ajar dia baca Iqra, ajar dia baca Muqaddam, ada dia baca apa pun kaedah. Sehingga 5 tahun, 7 tahun dia mula fasih. Dia mula khatam, kemudian ajar dia untuk hafal. Mula dia menghafal beberapa surah tertentu. Maka kaedah yang kedua dalam menjadikan Quran ini petunjuk, dia kena faham secara umum. Kita nak faham terus mendalam, tak mungkin. Faham secara umum. Apa kalau kita sebut tadi surah An-Nam 93 ayat, kita dah faham secara umum. Lalu kita baca terjemahan tafsiran ringkas Pimpinan Rahman, kita faham secara umumnya. Kemudian kita pergi pada pendetailannya. Ini tadabbur. Yang ini dengan apa yang kita baca, kita dapat pengajaran yang berkait dengan kita. Mula-mula cerita dalam Quran, dia cerita hakaun tu, hakaun ni. Yang itu kita faham. Tapi yang kita tadabbur ialah, kalau kita buat perangai macam kaum ni, kita akan dibinasakan. Itu tadabbur. Kalau kita melanggar perintah Allah, begini hukuman Allah pada kita sebagaimana hukuman pada kaum dulu. Itu namanya tadabbur. Sebab itu Allah bila mencela orang kafir, bila Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha, kenapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Yang ini tidak mau faham kisah-kisah orang dulu yang derhaka nabi-nabi dan rasul, akhirnya mereka dimusnahkan dan dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Mereka tak nak tadabbur ke kisah ini. Mereka lalu kawasan-kawasan kaum yang dimusnahkan, kaum yang dibinasakan. Mereka tahu cerita-cerita mereka. Maka kita peringkat stage yang ketiga, peringkat ketiga, al-khutwah thalithah, langkah ketiga ialah kita mesti tadabbur. Tadabbur saya dah sebut, artinya si ayat kita baca, dia seperti menceritakan tentang kita. Kalau kita cuma faham tapi tak tadabbur, seolah-olah ayat ni tak ada kaitan dengan kita. Saat ini kisah kaum Lut tak ada kaitan dengan saya. Ini kaum Nabi Saleh tak ada kaitan dengan saya. Itu tanda kita terlepas daripada tadabbur. Contoh, ambil contoh gini. Ambil contoh. Kita dengar lah hari ni orang tulis orang colek budak. Dengar? Dia dengar orang colek budak. Faham? Bagaimana tadabbur kita tentang kisah tadi? Kita mula bimbangkan anak kita. Lalu kita mula berpesan ke anak-anak kita. Jangan elok. Orang tak kenal. Jangan diikut. Tunggu abah datang. Sekian-sekian. Kita mula tadabbur kisah itu seolah-olah dia akan kena pada kita. Itu tadabbur. Kita cepat tadabbur kisah dunia supaya jangan kena kat kita. Tapi kita tidak. Jarang manusia yang tadabbur kisah Quran supaya tak kena pada dia. Kerana dia tidak punya hati dan akal fikir. Tapi kalau hal dunia, cepat kita tadabbur. Dengar satu rumah masuk pencuri, kita pun mula hati-hati. Pasang green. Pasang alarm sistem. Pasang CCTV. Download aplikasi dalam telefon. Pantau, buka lampu luar. Siap bunyi dengar, kita mula macam prihatin. Takut pencuri. Walau pencuri masuk taman sebelah tu. Bukan taman kita. Tapi kita dah tadabbur kisah tu. Jangan kena kita. Kita punya takut. Itu tadabbur. Umpama kita duduk dalam kelas. Waktu dalam kelas kita tidur dalam kelas. Cikgu pun suruh bangun diri atas kursi. Yang lain tidur lain semua bangun automatik. Semua tak berani. Sebab apa? Dia mula tadabbur. Dari sudut apa? Kalau dia tidur dia juga kena macam tu. Maka dia pun tak berani. Itu tadabbur. Jadi Quran, bila kita sebut tadabbur, kita baca kisah itu, kisah ini, kebinasaan itu, kebinasaan ini, kita merasakan bahawa kebinasaan itu dekat dengan kita. Kalau kita melakukan, kita yang akan kena. Seolah watak Fir'aun, watak segala yang derhaka ini, kalau kita ada, maka hancur kita.
maka kita cuba menjauhi watak-watak ini. Sebab itu kita bimbang bila orang kata kamu ni macam Firaun, tu kita marah. Kenapa? Kita tahu bagaimana Firaun dibinasakan. Kita tak nak orang kata kita awak ni macam Firaun. Ni perangai Firaun belaka ni. Misalnya. Ni kalau kita jual mahal-mahal kata awak ni jual macam Firaun. Terus harga murah. Bukan kerana kita tidak mahu ada perangai-perangai Firaun. Sehingga kalau orang beri tamsilan Firaun pada perbuatan, kita menjadi jijik. Dan ni macam perangai Abu Lahab ni. Dengar Abu Lahab tu, kita rasa jijik. Untuk ditamsilkan, untuk disamakan dengan kita. Kita selalu menggunakan orang ni supaya jangan berperangai macam ni. Awak ni jangan macam perangai Abu Lahab, duk sekat orang-orang buat baik. Duk sekat orang untuk mendapat hidayah. Ni perangai Abu Lahab, kata kita. Yang baru nak tiru, nak ikut Abu Lahab tu berhenti. Jangan, Abu Lahab tu teruk. Tempatnya dalam neraka. Itu namanya tadabur. Kemudian, bila Allah menyatakan sifat Al-Quran ini, kita dah sebut tadi, pertama membacanya, kedua memahaminya, yang ketiga tadabur, yang keempat untuk tidak sesat ialah kita beramal dengan. Itu 4 cara untuk tidak sesat supaya Quran menjadi petunjuk. Saya dah sebut tadi, bila baca Quran, niat untuk dapat petunjuk. Bukan niat nak dapat duit, bukan niat nak dapat kedudukan. Untuk kita dapat petunjuk. Kemudian kata Allah menyebut golongan-golongan yang sentiasa dipelihara oleh Allah dengan petunjuk. Maka kata Allah Ta'ala, allazina yuqimunas salah, itu orang-orang yang sentiasa menjaga solat. Perkataan yuqimun bukan sekadar melaksanakan, tapi memelihara dan menjaganya. Adabnya, syaratnya, kesempurnaannya. Ini perkataan iqamatus salah. Dan mengeluarkan zakat. Termasuk makna mengeluarkan zakat juga memahami makna ke mana dia nak pergi, bagaimana ia memberi manfaat dengan zakat tadi. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin dengan akhirat akan pahala dan dosa. Bila sebut yakin pada akhirat, yang yakin pada pahalanya, pada dosanya, yakin pada syurganya, yakin pada akhiratnya, yakin pada kebangkitan semulanya, yakin pada mahsyarnya, dan semua bersangkutan dengan hari akhirat. Kemudian kata Allah, innal ladzina la yu'minun, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Apa dia punya kesan pada tidak beriman pada hari akhirat? Zayyana lahum a'malahum, semua perbuatan buruk mereka nampak baik. Kenapa Allah Ta'ala katakan demikian? Supaya kesesatan mereka berterusan. Fahum ya'mahun, mereka terus sesat sehingga mereka akan dibinasakan. Tuan-tuan, di antara tanda awal kehancuran manusia, bila mana manusia melihat perkara jahat, itu baik. Itu tanda awal kesesatan. Dan kemudian, bila mana dia mula melakukan perkara yang dianggap baik itu yang berupa kejahatan. Kemudian, dia bergembira dengan apa yang dia lakukan. Kemudian, dia berbangga dengan apa yang dia lakukan. Maka, dia sudah berada dalam perangkap kesesatan yang dia tak mampu keluar lagi. Tanda. Tuan-tuan, kita manusia ni Allah Ta'ala jadikan ada fitrah, ada akal, ada bimbingan wahyu. Kita ada fitrah, kita ada akal, kita ada bimbingan wahyu. Ada pun fitrah, semua orang tahu mencuri itu tak elok. Itu fitrah. Zina itu tak elok. Semua orang tahu. Fitrah, semua orang tahu bahawa kita tak ada orang nak suka dibenci oleh orang lain. Ada benda-benda, kita lihat orang-orang kafir pun dia tak buat benda itu sebab fitrah begitu. Dia tak akan melakukan benda itu. Dan yang kedua, akal kita. Akal kita boleh fikir yang untung dan yang rugi. Yang untung dan yang rugi. Maka akal menjadi suatu pembimbing kita. Yang ketiga, wahyu. Wahyu yang mengajar kita benda ini betul atau salah. Tapi bila manusia pertama tidak berpegang pada wahyu, lalu akalnya mula rosak. Akalnya mula berfikir tentang untung dunia, bukan lagi untung akhirat. Bila mana mereka fikir untung dunia, mereka mula menerima rasuah. Rasuah boleh, sebab cerita untung dunia, mereka mula menipu. Tak apa menipu, sebab nampak untung dunia. Mereka mula lalai ingat Allah, sebab nampak untung dunia. Sebab bimbingan wahyu sudah hilang. Akal ni bila dirosakkan dengan cara begitu, maka lama-lama fitrah juga rosak. Akhirnya kita lihat hari ini fitrah yang rosak. Lesbian, gay, ini fitrah yang rosak. Derhaka pada mak ayah, ini fitrah yang rosak. Kerana
semua umat dan semua bangsa, mereka melihat derhaka pada mak ayah ni benda besar. Kita tanya mana agama yang kata boleh derhaka pada mak ayah? Kenapa tak boleh? Sebab fitrah, tak ada orang berani lawan mak ayah kerana sifat mak ayah melahirkan dan dia sebab kewujudannya. Tiba-tiba kita akan dapati mereka ini mula derhaka. Kerana apa? Menyalahi fitrah. Ini disebut oleh Nabi SAW. Antalidal amatu rabbataha. Antara tanda akhir zaman, tanda kiamat. Oh, ibu-ibu melahirkan tuan-tuannya. Yang ini melahirkan anak-anak penderhaka. Ini kita sebut dari sebut peringkat wahyu, bimbingan wahyu, akal, fitrah. Setiap manusia bila nak buat sesuatu, sama ada dia ikut bimbingan wahyu ini tertinggi. Kalau dia tidak berpegang pada wahyu, maka dia berpegang pada akalnya yang masih ada. Dan kalau dia tak berpegang pada akalnya, maka pada fitrahnya. Tapi kita dah sebut tadi, bila seorang mula longgar ikatan pegangannya dengan wahyu, maka akalnya juga rosak. Dia ikuti fitrahnya juga rosak. Walau mungkin untuk satu tempoh, dia okey. Tuan-tuan minum arak. Akal mengatakan minum arak tidak baik. Tidak baik. Kemudian fitrah juga melihat arak ni bukan benda yang baik. Bukan setengah-setengah agama. Sekalipun mereka membenarkan satu kelompok untuk minum arak. Misalnya satu contoh agama yang tidak membenarkan wanitanya minum arak. Kalau sekiranya didapati wanita minum arak, maka dia akan layak dibunuh. Apatah lagi kanak-kanak. Dan dalam undang-undang arak, mereka tak benarkan seorang minum arak bawah 18 tahun. Tak boleh. Satu kesalahan. Buat. Mereka masih ada sedikit akal untuk menjaga protek anak-anak. Tapi kita dah kata tadi, kalau orang terlepas daripada bimbang wahyu, akal yang dipertahankan juga akan rosak. Sebab akal tu tak kuat. Akal ini akan runtuh. Dia tak mampu menekan bebanan hidupnya. Last sekali dia mula kerja kedai arak. Saya cuma kerja kedai arak, saya tak pernah minum, kata dia. Last sekali dia kata, saya cuma minum sekali-sekala. Last sekali dia kata, kita orang minum tak mabuk. Last sekali dia kata, waktu mandu kami tak minum. Lama kelamaan mula rosak, akhir fitrahnya juga rosak. Sebab itu penting kita, bila saya katakan jalan-jalan kesesatan itu berlaku, bila seorang tadi mula melihat kejahatan itu kebaikan. Kesannya ialah kerana mereka tidak beriman pada Allah dengan sebenar. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina lahum su'ul azab. Mereka inilah kesudahannya azab yang begitu dahsyat. Wa hum fil akhirati humul akhsarun. Allah janji di dunia, siapa pun berpaling pada syariat dia akan diazab oleh Allah. Kehidupannya sehingga akhir ketika mana dia menghadapi sakaratul maut, dia berada pada azab yang tidak terhingga. Dan akhirnya kata Allah, wa hum fil akhirati humul akhsarun. Dan akhirat kelak mereka lah orang paling rugi sekali. Kemudian kata Allah, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tulaqqal Quran, menerima Al-Quran ini, min ladun hakimin alim, daripada Tuhan yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Untuk menyatakan bagaimana Al-Quran sifatnya ini petunjuk, wahyu, dan untuk menunjukkan bahawa yang memahami wahyu ini diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat wahyu ini diturun daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui, untuk kita beritahu bahawa Al-Quran sifat kandungannya ialah sifat kebijaksanaan. Kalau kita cerita otak bijak, akal bijak, apa kita maksud otak bijak, akal bijak? Antara orang bijak, dia ada satu kriteria dia boleh membaca masa depan. Sebab tu dia boleh ramal ekonomi macam mana. Tentu setiap kali kita nak bercakap tentang masa depan, lalu kita kumpul orang bijak, lalu kita pun okey, kita teka. Ni dekat nak pilihan raya, kita teka siapa menang. Kita tak akan panggil orang bodoh-bodoh buat analisis. Orang-orang yang kita anggap bijak. Profesor, doktor, sekian. Dia pun buat analisis macam ni dan dibuat satu keputusan. Bila kita nak cerita tentang ekonomi tahun 2023, mereka panggil semua pakar ekonomi untuk cerita tentang bagaimana unjuran ekonomi akan datang. Yang dikumpulkan orang bijak. Bila mereka nak merangka sistem pendidikan negara, mereka buat kumpul orang bijak untuk merancangkan sistem pendidikan baru. Silibusnya, umurnya. Kita akan kata orang tu bijak bila dia mampu melangkah
ke depan lebih pada orang lain. Dia kata dia bijak. Dia ada strategi baru, dia bijak. Dia boleh buat pembaharuan, dia bijak. Al-Quran ini maha bijaksana. Ia turun daripada Allah yang maha bijaksana. Kerana ia menceritakan masa depan secara pasti. Dia cerita tentang masa depan manusia. Sebagaimana dia cerita masa silam. Yang benar, yang tepat. Kaum-kaum yang terdahulu. Yang tidak mampu dicerna oleh akal untuk mengetahui manusia yang pernah hidup ribuan tahun sebelum itu. Maka Al-Quran menjelaskan. Sebagaimana Al-Quran menceritakan apa yang berlaku akan datang. Bukan dialog ahli neraka. Dialog ahli syurga. Dialog manusia sesama mereka. Dialog mereka dengan apa yang mereka sekutukan. Al-Quran menceritakan kerana sifat Al-Quran yang bijaksana. Yang datang daripada Allah yang maha bijaksana. Sebab itu bila kita mendalami Quran, membentuk manusia yang bukan sekadar beriman, bijaksana. Tentang bijaksana kita, bila mana kita melihat bahawa dunia sementara. Yang kekalnya akhirat, lalu kita menyibukkan bekalan untuk akhirat. Maka kita bijaksana. Bodohnya kita lalu menganggap cuma dunia kehidupan kita. Akhir kembali dunia ke akhirat dengan penuh penyesalan. Al-Quran melahirkan generasi yang bijak. Maka nak jadi bijak, maka lihat Al-Quran. Nak jadi bodoh, sila tinggal Al-Quran. Maka lihat bagaimana kebodohan itu bertingkat-tingkat. Kalau seorang baca Al-Quran, maka dia menjadi orang bijak. Bagaimana menguruskan dirinya, menguruskan masa depan hidupnya, menguruskan pegangannya, akidahnya. Membina keyakinan, kekuatan iman, tawakalnya pada Allah. Membina kekuatannya. Bukan mencari jalan bahagia yang sebenar. Yang berakhir dengan syurga dan memandang wajah Allah. Mendapat redha dan keampunannya. Kemudian kata Allah Ta'ala, alim. Dan ia datang daripada Allah yang maha mengetahui. Alim. Jadi sifat Al-Quran ialah bersifat informatif. Quran bukan cerita kita dongeng kau, bukan. Semua apa yang ada dalam Quran sifat ilmu. Bukan sekadar bahasanya. Susunan-susunan ayatnya. Hukum hakam tajwid semua. Kalau kita bercakap tentang Quran, kita bercakap tentang ilmu. Tengok bila kita baca, bukan kita baca sembarangan, semurono, ada hukum tajwid dia. Bukankah dia ilmu? Kita baca Quran, ada hukum tajwid. Ada makharij, hukum makhrajnya. Ada balaghahnya. Lihat bagaimana syarat dengan ilmu. Dan ada ilmu yang menceritakan kaum itu, kaum ini. Bila orang baca Quran, dia adalah satu sifat ilmu yang penuh. Padat. Tak ada satu pun ruang sembang kosong. Kita kan kalau ada orang kita sebut ilmiah, musaqqaf, cendekiawan, intellectual, educated, apa pun, dia cakap dia mesti ada ruang-ruang kosong. Ruang-ruang yang menunjukkan, macam kita sebut hari ni, iklan lah. Al-Quran dia tak ada iklan. Dia cerita syarat dengan ilmu. Sebab itu setiap ayatnya pahala. Setiap perkataannya pahala. Dan semua perkataannya mukjizat. Tak ada satu pun dinamakan sebagai tambahan iklan. Tak ada. Kita macam saya katakan, tuan-tuan panggil apa penceramah hebat mana pun, dia takkan syarat dengan ilmu. Dia adalah iklan dia. Dia tengok orang tidur, dia pun buat iklan orang tidur. Dia tengok orang kurang tumpuan, dia buat iklan orang kurang tumpuan. Maka ada waktunya mungkin juga dia tak cerita hal kampung dia. Cerita hal dia. Cerita macam mana dia itu dan ini. Adalah benda-benda kosong tu. Al-Quran tak ada. Al-Quran tak ada satu ayat cerita kosong. Iklan. Tak ada. Padat. Kerana ia datang daripada Allah yang maha mengetahui. Tuan-tuan orang kalau bijak sungguh, cerdik sungguh, maka apa pun dia bicarakan ilmu. Maka tak ada ruang kosong melainkan ilmu. Padat dengan ilmu. Apa telaga Al-Quran? Lepas tu nak jadi orang cerdik, belajar bagaimana Al-Quran mengajar kita jadi orang cerdik. Di dalamnya penuh dengan ilmu. Yang saya dah sebut contoh tadi, cukup kita tahu dengan tuan-tuan nak belajar Quran, kena belajar tajwid dia. Tuan-tuan nak belajar Quran, kena belajar makhraj dia. Tuan-tuan nak belajar Quran, tuan-tuan kena belajar panjang pendeknya. Tuan-tuan nak belajar Quran, maka kena tahu bahasa Arab. Semua benda ini menjadikan Quran itu penuh dengan ilmu. Dan tidak boleh mentadabur Quran dengan kosong. Mesti ada ilmu. Ini kehebatan Al-Quran Al-Karim. Yang ini menunjukkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.